mana lebih afdal? Kalau Ustaz jawab secara ringkas, Ustaz, mana lebih afdal? Suami nikah satu cukup dengan satu ataupun afdal poligami? Dia Ustaz, secara ringkas Ustaz jawab. Mana afdal sebenarnya? Cukup dengan satu ataupun tambah isteri? Dia afdalnya adik tengku jawab pasal dekat dengan Ustaz Zan tu. Tetapi afdalnya kita seorang lah ya. Kita seorang kerana amanah tu besar. Tu ringkas saya lah. Takut adik tengku ada pendapat lain sikit tu boleh kemungkinan. Jawapan selamat juga tu, Datuk. Okey, Datuk. Subhanallah. Ya. Saya jawab, saya tahu Datuk ada jawapan yang ilmiah. Jadi tapi Datuk jawab secara ringkas, wallahualam kan. Masya Allah. Minta maaflah Datuk, saya cakap banyak sikit malam ni. Izinkan saya membacakan perbincangan alim ulama tentang mana yang afdal. Sebab silakan. Di sana ada yang berhujah dengan pelbagai hujah akal dan sebagainya dan mengatakan bahawa lebih afdal menambah berisi ramai daripada berisi satu. Pelbagai hujah lah, kesian wanita hari ni tak ada suami, ramai yang bujang, kemudian nak menyelamat macam-macam, nak membantu dan sebagainya. Okey, itu betul, kita tak menafikan, Masya Allah. Ada juga yang berhujah dengan dia bagi budaya-budaya di negara-negara tertentu, di Tarim dan sebagainya, yang mana kalau di setengah negara memang sangat susah nak cari yang nikah satu, kebanyakannya nikah 2, 3 sampai 4. Jadi mereka berkenaan dengan adat setempat ataupun budaya, kita boleh tengok dalam ini daripada riwayat yang sahih berkenaan dengan bagaimana budaya Madinah dengan Mekah pun dah berbeza. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bila dia dah berpindah kan, dah berhijrah ke Mekah, berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Kemudian ketika di Mekah, di Madinah, isteri Sayyidina Umar ni ada menjawab. Kan, orang cakap macam ni dia ada bantah, ada menjawab. Biasa kan suami isteri menjawab, perempuan kan. Kemudian Sayyidina Umar pun kata kepada isterinya, kamu sekarang dah mengikut perangai wanita Madinah yang suka membantah kata-kata suaminya. Lalu ketika itu isteri Sayyidina Umar menjawab lagi. Dia kata, wahai Umar, wahai Umar, anak isteri-isteri Nabi juga membantah Nabi. Maksud isteri Nabi juga ada menjawab. Bila Nabi cakap macam ni, menjawab suami isteri kan. Ada je hujah, ada jawapan macam tu. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati, Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan anaknya Hafsah. Lalu bertanyakan tentang perkara tersebut. Wahai Hafsah, benarkah ada di kalangan isteri Nabi yang membantah Nabi, yang menjawab Nabi? Kemudian Hafsah pun membenarkan, ya. Lalu Sayyidina Umar terus memberi warning pada anaknya, wahai Hafsah, kalau kamu perlukan sesuatu dan Nabi tak bagi, minta saja dengan aku, jangan menyusahkan Nabi. Wahai Hafsah, jangan sekali-kali kamu sekian. Kalau kamu tak puas hati dengan Rasulullah, kamu cemburu terhadap kasih sayang Rasulullah tunjukkan pada isteri yang Rasulullah sayang, kamu jangan bantah. Maksudnya Sayyidina Umar, sebab anak dia boleh kontrol, dia boleh kawal macam tu. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati lagi, dia pergi jumpa pula Ummu Salamah. Lalu dia tanyakan soalan yang sama. Lalu jawapan Ummu Salamah, wahai Umar, subhanallah, wahai Umar, kenapa dengan kamu menyibukkan hal rumah tangga orang lain? Ummu Salamah sound direct kepada Sayyidina Umar. Maksudnya jangan sibuk hal rumah tangga orang lain. Ketika itu para ulama menyebutkan, sebab Sayyidina Umar kata begini, penduduk Mekah, isterinya lebih taat pada suami. Maksud taat ni, suami cakap tak bantah langsung. Ya, untuk maksudnya ni. Tapi Sayyidina Umar menyebutkan, apabila aku melihat kaum wanita di Madinah, kebanyakannya suami lebih tunduk kepada isteri. Maksudnya, suami ni, yang abang nak keluar kejap. Tak payahlah abang, dah malam ni, awak di rumah je lah. Malam ni saya nak minta tolong dengan awak ni, anak-anak kita ada kerja sekolah banyak. Suami pun telefon kawan-kawan. Minta maaf lah, isteri saya tak bagi. Kita bukan terus cakap, ui kau ni dayus lah, takut bini. Subhanallah. Kan itu kadang-kadang stigma masyarakat kita lah.
Tak, ada tanggungjawab. Betul juga isi saya cakap. Ada banyak kerja sekolah anak ni, dia pun tak larat juga. Jadi, Sayyidina Umar menyebutkan membuat perbandingan perbezaan. Saya nak sebut, itu budaya yang berbeza. Jadi dalam bab ini kita tak boleh berujar, oh negara ni gini-gini, Malaysia, Malaysia je sekian-sekian. Baiklah, panjang tu nak jawab tu, minum air je. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan penjelasan dulu. Betul. Baiklah, secara ringkas insya-Allah, mana lebih afdal? Ini saya sedang merujuk kitab-kitab ya. Insya-Allah. Jawab mana lebih afdal antara poligami ataupun monogami? Para pendapat ulama yang menyatakan bahawa pada asalnya lebih afdal mencukupkan diri dengan mempunyai seorang isteri sahaja. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama. Imam Al-Mawardi menyebutkan okey, ada panjang sikit ni. Okey, subhanallah. Telah disebutkan bahawa nafkah wajib diberikan kepada isi-isi, maka Allah membenarkan untuk berkahwin 4 dengan firman-Nya. Kahwinlah 2, 3 dan 4, dan Allah menggalakkan untuk berkahwin 1 saja. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja. Okey, subhanallah. Okey, seterusnya Imam Asy-Syafi'i. Okey, kita rujuk kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau lebih menggalakkan untuk cukup dengan seorang isteri sahaja, walaupun dia boleh untuk mempunyai lebih daripada seorang isteri. Okay, Imam Syafi'i menyebutkan berpendapat bahawa afdal seorang isteri saja walaupun dia mampu. Mungkin dia mampu dari sudut zahir, dari sudut batin, dari sudut, yelah cukup syarat lah kita sebut. Walaupun dia mampu. Ini mengelakkan berlakunya ketidakadilan apabila seorang suami cenderung kepada sebagian isteri dan kurang mampu menafkahi kesemua isteri. Daripada kedua pendapat ini, yang paling baik di sisi aku, ini disebutkan lagi oleh sambungan kepada pendapat ni lah, disebutkan oleh perbicaraan oleh Imam Al-Mawardi tadi. Yang paling baik di sisi aku ialah bergantung kepada situasi si suami. Jika seorang isteri itu sudah cukup untuk dirinya, maka lebih baik untuk dia tidak menambahi isteri. Jika seseorang isteri tidak cukup baginya kerana kuatnya nafsu dia, kerapnya dia berjima, maka lebih baik dia berkahwin pada jumlah yang mencukupi daripada 2, 3 atau 4. Kerana itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga maruah kemaluannya. Berkata Imam Syafi'i, aku menyukai seseorang untuk cukup dengan seorang isteri walaupun boleh untuknya memiliki lebih ramai isteri. Ini berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi. Lalu Imam Ibnu Daud membantah pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata, kenapa beliau menyatakan mencukupkan dengan satu lebih afdal? Sedangkan Nabi SAW mempunyai isteri yang ramai pada satu-satu masa. Baginda tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang lebih afdal. Baginda juga pernah bersabda, berkahwinlah, perbanyakkanlah keturunan. Okey, baiklah saya buat kesimpulan. Tapi kesimpulan ini juga daripada jawapan Imam Syafi'i. Subhanallah. Selain daripada Nabi SAW lebih afdal. Okey, yang mengatakan selain daripada Nabi SAW lebih afdal untuk mereka mencukupkan diri dengan satu isteri. Ditakuti tidak berlaku adil. Adapun Nabi SAW, baginda terselamat daripada ditakuti tidak berlaku adil. Faham ya? Maksudnya hujah yang mengatakan kan Nabi nikah ramai, jadi afdalnya ikut Nabi lah, sebab Nabi tak akan buat sesuatu yang tak afdal. Apa yang Nabi buat semuanya afdal. Tetapi dalam bab poligami ini, kerana adanya firman Allah dan nikahlah dan cukuplah, maksudnya satu, sekiranya kamu takut untuk sekiranya bimbang ni benda tak berlaku, tapi betapa Islam ni menjaga bimbang, ada kekhawatiran saja, maka Allah menyebutkan lebih baik cukuplah bagimu satu, ia lebih baik untuk menjaga agama. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW adalah lelaki yang selamat daripada istilah dibimbangi. Maksud Nabi adalah orang yang selamat dan tidak akan berlaku adil. Confirm, insya-Allah subhanallah berlaku adil. Adapun sabda baginda berkahwinlah perbanyakkanlah, itu adalah perbanyakkan anak, bukan dalam bab hujah memperbanyakkan isteri. Subhanallah. Panjang ni perbincangan ahli ulama, Imam Jamaluddin Ar-Raimi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ar-Madawi, Imam Al-Bahuti, Syekh Ibnu Utsaimin, banyak lagi lah kalau nak baca tu Ustaz, memang sampai tahajud lah kita ni. Pendapat-pendapat alim ulama yang memberi hujah
afdal bernikah satu berbanding lebih walaupun mampu. Walau bagaimanapun ada juga pendapat Imam Al-Zahiri contohnya yang membawa hujah-hujah yang kuat juga bahawa lebih afdal nikah lebih daripada satu. Okey, jadi kesimpulannya itu nanti saya akan menuliskan secara ilmiah dan kita akan share di FB.